Selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move. Ini ialah video ke-34 ruangan Sherry berbicara, dan untuk video kali ini saya akan memberi pengenalan diri sekali lagi serta saya turut akan mengupas beberapa topik yang berkenaan dengan diri saya sebagai seorang blogger. Hai, nama saya Nur Syarimah binti Nordin atau lebih dikenali sebagai Sherry NN. Saya dilahir dan dibesarkan di Ipoh Perak, Malaysia. Pekerjaan terakhir saya sewaktu menetap di Malaysia ialah sebagai pramugari Malaysia Airlines. Saya mendirikan rumah tangga pada 25 September 2009. Kemudian saya berhijrah ke Australia kerana suami saya berkerayatan Australia. Sepanjang 12 tahun penghijrahan saya telah pun menetap di 6 buah bandar di 6 buah negeri di 3 negara berbeza, iaitu Australia, Amerika Syarikat dan Kanada. Sekarang saya menetap di Vancouver, British Columbia, Kanada. Saya mula menceburi bidang blog pada bulan Januari 2010 dan laman blogspot saya ialah www.sherry.blogspot.com. Pada 25 September 2021, saya beralih dari laman blogspot ke laman sesawang saya sendiri iaitu www.sherryonthemove.com. Blog Terjemahan Hati mulanya sekadar wadah luahan jiwa anak kelahiran Perak ini, Nur Syarimah Nordin, sejak Januari 2010. Selepas ayahnya meninggal dunia pada 2008, dia terasa ingin meluahkan perasaan mengenai arwah bapa secara penulisan, tetapi tidak tahu caranya. Rindu yang mendalam terhadap arwah ayah sukar diluahkan dengan kata-kata, tatkala menulis hatinya lebih lega. Tetapi waktu itu dalam kesibukan saya sering terbang di awan biru sebagai pramugari. Pada masa sama saya sibuk dengan persiapan perkahwinan, justru niat saya tergendala seketika. Selepas berkahwin dan menetap di Australia, barulah impian Syarimah menjadi kenyataan. Lantas wujudlah terjemahan hati yang boleh dilayari di sherry.blogspot.com di alam maya. Saya tujukan kepada keluarga serta rakan di Malaysia dan Singapura supaya mereka dapat melihat sedikit mengenai kehidupan baru saya selepas berumah tangga dan menetap di luar negara. Namun begitu, blog Syarimah kemudiannya melalui transformasi dan kemudian berubah konsep. Ia lebih menjurus kepada catatan perjalanan atau blog kembara kerana minat Syarimah dan suami yang suka mengembara. Menurut wanita yang memilih untuk meletakkan jawatan sebagai pramugari apabila berumah tangga itu, Australia menjadi pemula dan selepas itu Amerika Syarikat pula setelah suaminya bekerja di sana. Pada awal 2012, saya dan suami memanfaatkan masa terluang dengan melancong dan mengembara di serata negara di Amerika Syarikat dan kami sudah mengembara ke 18 negeri. Amerika Syarikat mempunyai 50 negeri semuanya. Oleh kerana saya tidak berada di satu tempat pada jangka masa yang lama, rakan rapat dan pembaca tidak tahu mengenai perkembangan saya. Jadi melalui blog, saya dapat berkongsi cerita. Blog Terjemahan Hati ternyata banyak memberi maklumat berguna dan cerita menarik, contohnya perjalanan kembara Syarimah berkunjung ke restoran Kentucky Fried Chicken KFC pertama di dunia. Di dalam blognya, Syarimah mencatatkan, saya dan suami sengaja datang ke Salt Lake City, Utah semata-mata untuk menjejakkan kaki di restoran KFC pertama dunia ini. Gambar bersama KFC itu juga sangat menarik dan membuatkan kita yang membacanya terasa ingin ke sana. Begitu juga catatan perjalanannya merentasi gurun ke sempadan Amerika Syarikat dan Meksiko. Gambar yang dikongsi Syarimah memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai bentuk dan keadaan sempadan itu sendiri. Dapat meluangkan masa mengemaskini status blog sering memberi kepuasan dan kegembiraan di hati Syarimah. Apatah lagi ketika itu mendapat maklum balas daripada pembaca. Saya banyak sertakan gambar di dalam blog dan ini juga menarik perhatian pembaca. Kata Syarimah yang mengemaskini blog mengikut kelapangan masanya sama ada setiap hari atau 2-3 kali seminggu. Membanggakan walaupun tinggal di dunia orang putih, Syarimah yang juga anak bongsu tetap menggunakan bahasa Malaysia lengkap di dalam blognya. Rasa bangga terhadap bahasa ibunda sangat mendebal di hati Syarimah. Tentulah bahasa Malaysia pilihan saya, ia bahasa kebanggaan saya.
Lagipun blog ini saya tujukan kepada keluarga dan rakan yang semuanya tahu berbahasa Malaysia yang indah itu. Bahasa ini membuatkan saya selesa di samping saya memang minat menulis sejak di bangku sekolah lagi. Saya sentiasa belajar demi memperbaiki penulisan saya. Sewajarnya langkah yang diambil oleh Syarimah ini menjadi teladan bagi kebanyakan kita yang seperti lupa mengutamakan bahasa kebangsaan, malah ada yang berasa hebat dan canggih sekiranya mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Ada yang tidak peduli pun sekiranya tata bahasa Inggeris itu sendiri salah, tetapi berasa asalkan bahasa Inggeris, ia sudah cukup hebat. Begitu juga mereka yang menggunakan bahasa pesanan ringkas SMS di dalam blog tanpa menyedari mereka merosakkan bahasa. Saya tidak mungkin menukar kepada bahasa Inggeris kerana beberapa pembaca blog saya yang saya kenal ialah mereka yang berbangsa Melayu tetapi bukan berasal dari Malaysia. Ada antara mereka yang lahir di Singapura dan dibesarkan di Australia tetapi tidak fasih berbahasa Melayu, dan ada pula yang dibesarkan di Amerika Syarikat boleh bercakap di dalam bahasa Melayu tetapi agak kurang faham dari segi membaca. Sedikit sebanyak blog saya membantu mereka dalam mendalami bahasa Melayu. Setelah mempunyai blog sendiri, Syarimah mengakui memang terdapat keburukan dan kebaikannya sendiri. Antara keburukan yang pernah dilaluinya apabila blognya digodam oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Syukurlah ia dapat berfungsi seperti sedia kala kemudiannya. Bercakap mengenai kebaikan pula, ia sungguh banyak. Begitu juga impak positifnya. Antaranya, seorang sahabat saya yang juga penulis novel di Malaysia menawarkan diri, memberikan kelas bimbingan penulisan supaya saya boleh menulis buku yang menceritakan luahan hati dan catatan pengalaman merantau. Sahabat yang juga penulis novel dari Singapura pula menggalakkan saya lebih serius di bidang penulisan. Dua sahabatnya lain juga pernah berkata, melihat gambar di blog saya membuatkan mereka seperti sama mengembara bersama saya. Selain itu, blog Syarimah juga pernah menjadi panduan seorang pelajar Malaysia yang menuntut di Universiti di Indianapolis bagi pengembaraannya merentas ke beberapa negeri di Amerika Syarikat. Penyanyi popular Yuna juga baru-baru ini singgah dan memuji blog saya. Syarimah yang sering merantau bersama suaminya berkongsi maklumat berguna di blog di samping masih meluahkan isi hatinya yang sering rindukan ibunya dan tanah bumi Malaysia yang bertuah. Berkongsi minat mengembara dengan pembaca juga semakin hari semakin sebati dalam dirinya. Luas perjalanan, luas pandangan, luas juga pengalaman. Semoga perjalanan hidup Syarimah lebih mematangkan menjadi insan yang lebih baik di dunia dan juga akhirat. Ini ialah keratan surat khabar Harian Metro yang disiarkan pada 2012. Sewaktu awal pembabitan saya di dalam bidang penulisan, di laman Blogspot, saya tidak ada jangkaan masa panjang. Apa yang saya tahu, saya ingin meluahkan perasaan, saya suka menulis, saya ingin berkongsi penulisan saya bersama keluarga serta rakan terdekat. Saya tidak pernah terfikir yang catatan kembara saya akan mendapat perhatian dari wartawan. Saya tidak pernah terfikir melalui penulisan saya juga, dia telah disiarkan beberapa kali di surat khabar di Malaysia. Apa yang anda lihat di belakang saya ini hanya beberapa sahaja. Ada lagi keratan surat khabar mengenai saya yang tidak saya letakkan di dalam bingkai gambar. Mungkin ada orang menceburi bidang ini kerana ingin menjana pendapatan ataupun kerana inginkan perhatian atau kerana ingin terkenal. Tetapi itu tidak saya terfikir pada awal pembabitan saya. Malah saya tidak pernah tahu yang penulisan juga boleh menjana pendapatan. Kurang 1 tahun pembabitan saya, baru saya dapat tahu mengenainya. Kenangan pahit sebenarnya tidaklah terlalu pahit kerana bagi saya ianya sebagai asam garam di dalam dunia blog. Ada orang yang cemburu, mata merah, iri hati dengan apa yang saya lakukan. Tahun pertama dan kedua pembabitan saya, ada orang pernah mengatakan yang blog saya ni tidaklah ramai follower, tidaklah bagus dan sebagainya. Semua yang buruk-buruk itu datang kepada saya. Tetapi ia telah memberikan saya lebih kekuatan dan lebih bersemangat untuk meneruskan apa yang saya minat ini. Antara kenangan manis ialah apabila
catatan kembara saya mendapat perhatian dan disiarkan di dalam surat khabar seperti di belakang ini. Walaupun ianya tidak semuanya anda nampak, ada lagi beberapa keratan yang saya tidak tunjukkan dan juga saya tidak masukkan di dalam bingkai gambar. Kemudian apabila pembaca menggunakan blog saya sebagai rujukan mereka sebelum mereka mengembara, mereka juga dengan hati terbuka mengikut tips serta cadangan saya. Yang pertama dan utama sekali ialah minat. Jika ada minat, di situlah ada kemahuan dan di situlah ada jalan. Jika anda tidak minat atau tidak buat dengan ikhlas, maka ianya akan menjadi hangat-hangat tahi ayam. Saya nampak dari mata saya sendiri, mereka yang dekat dengan saya dan juga yang jauh daripada saya, serta selebriti. Mereka buat blog tetapi terbengkalai. Contohnya, selebriti Marion Counter beberapa tahun lalu, beliau ada buat fashion blog. Tetapi nampaknya sehingga ke hari ini bersawang jadinya. Saya bukan mengata atau merendahkan seseorang apabila mereka tidak dapat meneruskan laman blog mereka. Tetapi itulah dia sebagai satu pengajaran bahawa jika ingin serius di dalam bidang blog, kita tidak boleh buat sambil lewa. Jika anda ingin lakukan sebagai hobi, hanya untuk mengisi masa lapang, itu tidak mengapa. Tetapi yang saya lihat ada yang langsung terbengkalai terus langsung, bukan untuk hobi pun. Saya tengok tidak bergerak bertahun-tahun sehingga ke hari ini. Saya faham faktor utama mereka tidak dapat meneruskan apa yang mereka telah mula lakukan ialah kerana komitmen mereka terikat dengan komitmen lain yang membuatkan mereka tidak dapat meneruskan bidang penulisan di dalam blog. Kemudian minat itu perlu seiring dengan keikhlasan. Jika ada minat, di situlah juga datangnya keikhlasan. Bila kita buat sesuatu kerja, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu jangkaan positif ataupun habuan yang boleh dapat sekelip mata ataupun dalam jangka masa terdekat. Dan apabila minat dan ikhlas itu seiring, maka anda akan bertambah lagi rasa gembira dengan apa yang anda lakukan. Berbalik semula kepada komitmen, seseorang blogger perlu mempunyai komitmen terhadap waktu. Pengorbanan waktu dan juga disiplin dengan waktu itu juga sangat penting. Tidak dinafikan tugasan kami ini sangat fleksibel, bukan mengikut waktu pejabat seperti saya sendiri, tapi yang penting sekali kita perlu buat deadline. Tips seterusnya ialah jangan terlalu yakin atau overconfident. Contohnya anda ingin memperolehi beribu-ribu pembaca atau pengikut blog anda dalam jangka masa terdekat. Ataupun jangan terlalu yakin anda ingin mendapat pendapatan yang terlalu banyak. Jangan terlalu yakin untuk anda menjadi terkenal, untuk anda mendapat perhatian dari orang-orang terkenal ataupun dari wartawan. Dan seterusnya ialah dari segi penulisan serta bahasa. Anda perlu ingat, cara anda menulis bukan untuk anda yang membacanya, tetapi apabila anda menulis ialah untuk anda sampaikan kepada orang lain. Tidak perlu menggunakan bahasa buku ataupun bahasa formal, bahasa rasmi. Yang penting sekali bersederhana dan jangan menggunakan bahasa singkat yang biasa digunakan di dalam media sosial. Kadang-kadang saya ada terbaca bila mereka menulis dalam bahasa singkat, bahasa media sosial. Saya baca pun penat, merangkak-rangkak saya baca. Kesudahannya saya sendiri pun kadang-kadang tidak faham. Jangan tanya berapa pendapatan seorang blogger atau vlogger. Bertanya mengenai pendapatan sama seperti bertanya gaji seseorang. Ia adalah soalan sensitif. Jika blogger dan vlogger itu sendiri yang bercerita, itu tidak mengapa. Tetapi jika mereka tidak beritahu, jangan tanya. Mungkin apa yang anda akan dengar ini akan seperti pelik. Kerana apabila orang memuji kita rajin, tentu kita suka dan berbesar hati. Tetapi kepada saya, ia adalah sebaliknya. Saya tidak suka apabila ramai orang yang selalu memuji saya rajin. Terutama apabila setelah saya menyiapkan blog, setelah saya menyiapkan video untuk YouTube dan semua yang berkaitan dengannya.
Apa yang saya buat ini adalah satu kerjaya dan tugas, bukan sekadar hobi. Kerana ada seorang pernah memuji saya rajin, dia suka dengan kerajinan saya. Saya cakap ini adalah tugas saya sebagai blogger. Kemudian beliau membalas, beliau berkata, oh saya ingatkan sebagai hobi. Apa yang membuatkan beliau atau orang lain menganggap ianya sebagai hobi, sedangkan saya tidak pun pernah menyebut ianya sebagai hobi. Dan apabila saya menyiapkan satu-satu tugasan cukup pada waktu yang ditetapkan atau awal daripada tarikh yang ditetapkan, saya terpaksa memuji diri saya sendiri. Ia adalah kerana disiplin saya, komitmen yang saya cakapkan seperti di dalam tips yang saya kongsikan sebentar tadi. Semua yang saya lakukan, saya buat dengan serius dan profesional. Saya bukan buat main-main dan saya tidak suka tangguh-tangguhkan kerja. Kalau saya tak boleh, saya akan cakap tak boleh. Kalau saya rasa belum pasti, saya tidak akan janji tarikh. Ini cara saya bekerja. Saya sangat disiplin dan sangat memberikan komitmen dengan waktu. Jadi tidak perlulah orang selalu memuji, oh rajinnya dah siap blog, oh rajinnya dah buat video. Apabila orang itu memuji rajin, seolah-olah apa yang saya lakukan ini kerana terpaksa. Kerana itulah mereka macam impress, kagum, oh dah siap rupanya kerja dia. Itulah yang saya tidak gemar apabila orang menganggap yang saya buat sesuatu kerja hanya sekadar ingin mengisi masa lapang. Di kesempatan ini juga saya ingin berkongsi dengan anda satu video yang saya rakamkan mengenai rutin harian saya, apa yang saya lakukan dalam satu hari. Tugasan saya agak fleksibel, tetapi saya tetap akan siapkan sebelum tibanya deadline yang ditetapkan. Seperkara lagi, apa yang anda lihat ini ialah sewaktu suami saya bertugas di luar kawasan. Jika beliau pulang dan bercuti, jadual rutin harian saya berbeza kerana saya dan suami kerap keluar, ataupun sebelum pandemik kami jarang ada di rumah, kami kerap pergi mengembara. Jadi rutin yang saya tunjukkan ini ialah sewaktu saya seorang sahaja di rumah. Assalamualaikum. Hari ini waktu solat subuh ialah jam 2.46 pagi. Waktu sekarang ialah 12.20 tengah hari. Saya ingin ke pusat bandar Vancouver kerana ada urusan sedikit yang perlu diselesaikan. Tapi sebelum tu, saya nak pergi ke rumah jiran sebelah saya untuk berikan hadiah kepada mereka. Saya baru selesai membuat rakaman video untuk ruangan Sherry Berbicara. Hari ini hari keempat saya membuat rakaman, bermula daripada hari raya haji yang lepas, hari Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Video ini adalah untuk ruangan Sherry Berbicara yang berbeza. Selepas ini saya akan mula edit video kerana sudah menjadi kebiasaan saya. Selesai saja rakaman, saya akan terus edit video. Okey, waktu untuk membuat rakaman video. Biasanya selepas rakaman video untuk YouTube, saya akan terus masuk Smirko Office dan edit video tersebut. Saya baru selesai solat asar. Selepas ini saya akan mula edit video dan juga gambar-gambar yang dirakamkan pada hari ini. Waktu sekarang 8.05 malam. Waktu sekarang ialah 9.35 malam. Saya baru selesai solat maghrib. Selepas ini saya akan sambung lagi edit video. Kemudian saya akan menonton berita dari jam 11 malam sehingga 12.30 malam. Itu sudah menjadi kewajipan saya.
Hari ini memang sangat-sangat busy. Saya belum masuk ke mana-mana laman sosial dan juga saya belum clear semua email saya. Banyak lagi mesej yang belum saya balas. Selepas 12:30 malam nanti, baru saya akan masuk ke Instagram dan juga Facebook. Semoga dengan apa yang saya kongsikan di sini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada anda, dan saya juga berharap agar hubungan dan komunikasi antara saya dan juga para pembaca serta pengikut blog lebih rapat dan juga lebih utuh. Saya berhenti setakat ini. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng dan juga butang all untuk mendapatkan notifikasi sekiranya video baru saya disiarkan. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye.